Assalamualaikum. Hari ini kita masuk bab baru iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey. Bab ini terbagi kepada dua bahagian. Ini bahagian yang pertama iaitu nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta di mana theta berada antara 0 hingga 360 darjah. Bahagian yang kedua adalah dia punya graf. Okey. So kita akan masuk pada subtopik yang pertama iaitu kaitan fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut sepadan. Okey, ini adalah objektif pelajaran awak iaitu membuat dan menentusahkan konjuktur nilai sinus, kosinus dan tangen sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Okey, ini adalah bulatan unit. Bulatan unit merupakan bulatan dengan jejarinya ialah 1 unit dan berpusat di asalan. Okey, bulatan unit ni maksudnya dia dilukis dalam satah kertas. Itu berbentuk graf. Okey, dia punya jejari dia adalah 1. Berapa sentimeter tu kita tak kira benda tu, kita hanya tengok mendengar konsep bahawa dia punya panjang jejari dia adalah 1 unit. Paksi X dan paksi Y membahagikan bulatan unit kepada 4 sukuan yang sama iaitu sukuan 1, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okey, dia mengikut lawan arah jam. Okey, kejap ya. Dia ikut lawan arah jam. Okey, paksi X dan paksi Y kan dibahagi, awak nampak graf itu bulatan tu terbahagi kepada 4 bahagian. Sukuan pertama adalah apabila 0 hingga 90 darjah. Sukuan kedua 90 darjah hingga 180 darjah. Okey, yang ketiga adalah sehingga 270 darjah dan yang sini sehingga dia jadi 360 darjah. Sebab awak satu-satu bulatan penuh, sudutnya 360 darjah. Bila dibahagi 4, okey. Ini ada 0 hingga 90, 90 hingga 180, 180 hingga 270, 270 hingga 360. Okey. So kalau kata soalan saya tanya, okey, sudut 72 darjah dalam sukuan yang keberapa? So dia sukuan yang pertama. Kalau saya tanya untuk sudut 252 darjah dekat sukuan mana? 252 darjah, so sukuan yang ketiga. Okey, so kita berbalik semula kepada topik. Kita kena belajar tentang sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan ni kita gunakan simbol beta, iaitu sentiasa kurang daripada 90 darjah. Sudut dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat ni sudut rujukan sepadan beta ni lah. Okey, dia kata kurang daripada 90 darjah, maksudnya sudut pada sukuan kedua, ketiga dan keempat boleh sepadan dengan pada sukuan yang pertama. Okey, so ni yang dia tunjuk. Okey, dia ada bagi formula. Dia kata kalau sukuan pertama dia tu adalah beta tu sama dengan theta yang ni, so sukuan kedua dia formula ni adalah 180 tolak theta. Sukuan ketiga adalah theta tolak 180. Sukuan keempat adalah 360 tolak theta. Okey, nanti kita akan tengok macam mana, kenapa ada formula-formula ni lah. Okey, kita tengok B. Hubungan antara fungsi sinus, kosinus dan tangen bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan boleh dirumuskan seperti berikut. Okey, sebab tadi saya dah kata dia terbahagi kepada 4 sukuan. Kemudian kita juga ada 3 iaitu sin, cos dan tangen. Okey, sudut sepadan ni dia maksudnya contoh lah. Okey, senang saya bagi contoh. Katakanlah saya pergi bagi sudut 252 darjah. Okey, 252 darjah ni tadi dalam sukuan keberapa? Okey, dia dalam sukuan yang ketiga. Okey, sukuan ketiga kata guna formula yang ini iaitu theta tolak 180. Iaitu bila theta itu adalah ni. So maksudnya saya kena cari sudut yang sama dengan dia antara ni dengan yang berhubung dengan dia untuk sukuan yang pertama. Okey. So kalau bila saya tolak iaitu 252, okey, tolak dengan 180 ikut formula saya dapat 72 darjah. Okey. Cuba kalau awak tekan kalkulator, okey nampak saya tekan, katalah saya guna sin. Sin 252, jawapannya adalah 0.95. Ingat okay, sekarang kalau saya tekan sin 72, jawapan yang sama, cuma tanda dia positif, negatif. Kalau kata saya guna cos 252, okey, ni 0.309, dia negatif. Okey, tengok kalau cos 72, okey, sama tak? Cuma beza dia positif, negatif. Okey, kita tengok tangen.
Tangent 252. Okey, awak dapat 3.077. Okey, kalau saya tekan tangent 72. Sama. Betul? Nilainya sama, cuma mungkin dia akan jadi positif, negatif. Okay, itu maksud sudut sepadan. Sudut rujukan sepadan. Okay, di mana sukuan yang kedua, ketiga dan keempat boleh dapat nilai pada sukuan yang pertama yang bila awak tekan kalkulator akan beri nilai yang sama. Cuma beza positif, negatif. Kenapa dia boleh jadi positif, negatif? Kerana, okay, tadi kita dah kata, bulatan unit itu terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Pada sukuan pertama semuanya adalah positif. Maksudnya kalau awak tekanlah sin daripada sin ke cos ke tangent ke daripada nombor 1 darjah sehinggalah 89 darjah, semuanya akan bagi positif. Tapi kalau pada sukuan kedua yang positif hanya sin sahaja. Okey, kalau untuk sukuan yang ketiga hanya tangent sahaja. Kalau untuk sukuan keempat hanya cos sahaja. Okey, biasanya kami akan hafal all science teachers crazy sebab dia pakai C, cos. Okey. So, yang ni dia tunjuk. Sin theta sama dengan ni. Okey, ni positif. Benda kalau, sebenarnya kalau katalah awak tekan nombor yang selain daripada, kalau dia sukuan, untuk nombor yang pada sukuan yang kedua, kalau untuk pakai cos dengan tangent, dia akan bagi jawapan negatif. Tapi kalau sin, dia akan jadi bagi jawapan positif. Sukuan ketiga, hanya bila kalau awak tekan untuk tangent saja positif, lain negatif. Kalau sukuan keempat, okey, hanya cos saja yang positif, yang lain negatif. Ini semua awak kena hafal. Okey, so contoh, tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap sudut berikut. Okey, dia bagi 138 darjah. So, pertama awak kena decide dia sukuan yang keberapa? Sukuan yang kedua. Okey, so nak cari sudut rujukan sepadan dia. Tengok, sukuan kedua 180 tolak theta. So, 180 tolak 138, awak dapat 42. So, ini adalah sudut sepadan dia. So, sama juga yang ini. Okey, sama. 239 kena tentukan dia sukuan berapa? Sukuan yang ketiga. So, tengok sukuan ketiga pakai theta tolak 180. So, theta adalah 239 tolak 180 dapatlah 59. Sama juga yang sini. Okey, kemudian contoh 2, nyatakan hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. So, sin 167 darjah. Okey, sama. First step, mesti tentukan dia sukuan keberapa. Sebab awak nak tahu awak nak guna formula apa. Okey. So, 180. Tolak theta, awak tahu dia 13 darjah. Okey. So, dia kata, ni sin theta sama dengan sin 180 tolak theta. So, sin 167 darjah sama dengan sin 180 tolak 167. Dapatlah sin 167 darjah sama dengan sin 13 darjah. Okey, yang lain ni pun sama. Okey. Kalau macam yang ni, hubungan tu maksudnya awak kena tunjuk dia positif ke negatif. Sebab yang ini, okey, ini berada pada sukuan yang kedua. Sukuan kedua memang, okey, all sin tangent cos. Okey, 0, 90, 180, 270, 360. Okey. Ni 360. So, yang ini berada pada sukuan kedua. Jadi hubungannya memang positif. Macam yang ini. Okay, B 258 dia berada pada sukuan ketiga. Sedangkan sukuan ketiga tangent yang patutnya positif. So, hubungan dia adalah yang ini positif tapi ini negatif. Okay, yang ini sebab dia memang dia memang kedudukannya itu memang pada yang positif, iaitu sin tu memang kalau pada sukuan yang kedua tu sin tu memang positif. So ini sukuan yang keempat. Sukuan yang keempat sedangkan dia minta tangent, sepatutnya cos yang positif. So untuk menyamakan hubungan dia, benda yang pada sukuan yang pertama ni mesti ditambahkan dengan negatif, barulah dia akan sama nilai dia. So, kalau tidak, bila anda tekan, dia akan jadi satu positif, satu negatif.
Okey. So yang ni kita tengok pula nilai sinus, cosinus dan tangent daripada koordinat. Okey, yang ini awak kena hafal, dia selalu juga keluar dalam SPM, iaitu di mana, okey, sebab tadi bila bulatan unit, of course maksudnya dekat sini ada koordinat. Betul? Okey. Jadi, yang ini adalah sebelumnya adanya kalkulator, sebelumnya awak boleh dapat nilai sin cos tangent melalui pengiraan, dia melibatkan bulatan unit dengan menggunakan koordinat. Okey, so dia mengatakan sin theta akan pakai nilai koordinat y. Cos theta akan pakai nilai koordinat x. Tangent theta akan pakai koordinat y per koordinat x. Okay, ini dia punya penerangan dia lah, macam mana dia dapat. Okey, so kita tengok ni Secara ajar berikut menunjukkan satu bulatan unit dengan sudut theta. Maksudnya awak hanya perlu hafal ni sahaja. Okey, tentukan nilai sin theta, cos theta dan tangent theta. So, kena ingat balik. Okey, sin theta untuk koordinat y. Cos theta x. Tangent theta y per x. So, kalau yang ni dia kata dia nak sin theta. So, sin theta ambil koordinat y. So, terus tu je jawapan dia. Kalau dia nak cos theta, so ambil koordinat x. Tangent theta, bahagikan y per x. Dapat jawapannya ni. Okey, so sama juga yang ini. Okey, so untuk hari ini saja saya nak ajar dulu. Jadi, tolong jawab latihan. Latihkan diri 6.1A. Jawab semua soalan 1, 2 dan 3. Terima kasih.